bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah untuk nama baik lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridhaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'an lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair ya fattah ya 'alim. Iftah lana futuhal 'arifin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك
Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah Ta'ala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan sambung lagi bacaan kitab Risalatul Tauhid, yang mana kitab ini telah dipinda oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Ghani Yahya dan Ustaz Umar Yusuf. Masih lagi perbincangan kita dalam membicarakan huraian uluhiyah, muka surat 56. Dua sifat lagi masuk dalam iftiqar ilaih. Betul? Betul eh? Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Dua sifat lagi masuk dalam iftiqar ilaih. Ini pembahasan huraian uluhiyah, yang mana uluhiyah dengan makna ketuhanan ini terbahagi kepada 20 sifat yang wajib bagi Allah itu mempunyai dua kategori. Satu, istighna an kulli ma siwa, dan yang kedua iftiqaru ilaihi kulli ma siwa. Istighna an kulli ma siwa, kaya daripada tiap-tiap yang lain. Maknanya tidak ada satu sifat pun yang terkandung di dalam kategori istighna ni yang mana sifat tersebut dia tidak memerlukan kepada sesuatu yang lain. Yang kedua, iftiqaru ilai kulli ma siwa, dan 20 sifat wajib bagi Allah tu. Kategori yang kedua iaitu iftiqaru ilai kulli ma siwa, berkehendak tiap-tiap yang lain kepadanya. Maknanya sifat yang lain tadi ataupun sesuatu yang lain memerlukan kepada sifat-sifat tersebut. Jadi dah kita bincangkan pada pertemuan yang lepas mengenai sifat istighna, dan juga sifat-sifat, ada 3 sifat yang termasuk dalam sifat istighna tadi. Dan juga telah kita bincangkan bahawa sifat iftiqar, sifat iftiqar ni apa? Sifat wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayat, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan. Itu semua sifat-sifat iftiqar, yang mana sesuatu memerlukan kepada sifat-sifat tersebut, keperluan sesuatu yang lain kepada sifat. Contohnya qudrah. Contohnya qudrah Allah itu kuasanya Allah. Jadi kalau kita ni tak ada qudrah Allah, tak ada kita. Jadi adanya kita ni disebabkan adanya qudrah Allah. Jadi kita perlukan qudrah Allah. Kalau tak ada qudrah Allah, kita tak ada. Kalau tak ada qudrah Allah, kita tak makan, tak minum. Kalau tidak ada qudrah Allah, kita tak hidup, tak wujud, tak ada alam ni. Maka semua sesuatu tadi iftiqar ilaih, perlukan kepada qudrah Allah. Jadi dalam kategori iftiqar tadi, jadi sifat wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayah, kaunu qadiran, kaunu muridan, dan kaunu hayyan. Lalu ada dua lagi sifat yang masuk dalam iftiqar ilaih.
Selain daripada Syekh kata, selain daripada 9 sifat yang tersebut. Apa 9 sifat tersebut? Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan. Jadi 9 sifat tersebut. Ada lagi 2 sifat yang termasuk dalam iftiqarul ilaih. Yang pertamanya baharu sekalian alam, lawannya qadim alam, iaitu mustahil kerana jika ia qadim, nescaya tidak berkehendak yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. 2 lagi sifat yang termasuk dalam iftiqar ilaih ni, iaitu baharu sekalian alam. Sekian alam ini mempunyai sifat baharu. Sekalian alam ini dengan sifat baharu. Apa maksud sifat baharu, mak? Iaitu sifat berubah-ubah. Hadis dengan makna baharu. Baharu itu dengan makna berubah-ubah. Maka alam ini bersifat baharu. Itu diletakkan juga dalam kategori sifat iftiqar ilaih. Yang mana setiap sesuatu yang baharu ini diperlukan kepada Allah SWT. Iftiqar, berhenti kepada Allah. Lawan daripada sekalian alam tadi baharu, iaitu qadim alam. Qadim ni apa? Sedia ada. Qadim tidak ada permulaan, baqa sedia ada. Tidak ada permulaan, baqa kekal. Tidak ada penghujung. Jadi lawan daripada kata-kata baharu alam tadi, lawannya qadim alam. Alam ni bersifat baharu hakikatnya, dan mustahil alam tadi bersifat qadim. Kerana kalau alam itu bersifat qadim, maka alam itu samalah menyamai Allah. Satu perkara yang mustahil. Iaitu mustahil kerana jika ianya qadim, ianya alam tadi qadim, nescaya tidak berkehendak yang lain selain daripada Allah kepada Allah SWT. Jadi kalau katalah alam ini, siapa alam ni, mak? Alam ni bukan bumi dengan langit je. Alam ni masih Allah. Sesuatu selain daripada Allah dipanggil alam. Jadi kalau alam ini bersifat qadim, maka sudah pasti alam ini tidak perlu kepada Allah. Itu dia punya kira-kira dia. Sebabnya mustahil alam ini bersifat qadim. Alam ini bersifat baharu. Maka dengan sifat baharu alam ini, dia termasuk juga dalam kategori iftiqar ilaih, yang terhenti sesuatu kepada sesuatu yang lain. Yang kedua, sifat yang kedua termasuk iftiqar ilaih lagi, tiada memberi bekas sesuatu daripada kainat dengan tabiat, iaitu zatnya. Lawannya memberi bekas dengan tabiatnya, iaitu mustahil. Kerana jika sesuatu memberi bekas dengan tabiatnya, nescaya tidak berkehendak yang lain kepada Allah Ta'ala. Kerana lazim pada ketika itu terkaya sesuatu itu daripada Allah Ta'ala. Maka nyatalah yang masuk pada iftiqar ilaih 11 sifat, lawannya 11 sifat, iaitu berjumlah 22 sifat. Apabila dicampurkan dengan masuk pada istighna serta lawannya 28, jadilah jumlahnya 50, iaitu aqaidul iman yang masuk pada kalimah la ilaha illallah. Ini dia, mak. Yang kedua apa dia? Sifat yang kedua, tiada memberi bekas sesuatu daripada kainat, daripada tabiatnya, iaitu zatnya. Apa maksud kainat? Kainat ni apa? Kainat ni sesuatu keadaan. Maka sesuatu tadi itu dia takkan memberi bekas. Macam contoh, lapar. Kita makan. Bila kita makan, kenyang. Jadi makan tu kainat, keadaan. Kainat tadi tu makan. Maka dengan makan tadi kita kenyang. Adakah makan tu yang memberi kenyang?
Mak. Siapa bagi makan? Siapa yang bagi kenyang? Ji? Makan ke Allah? Kalau Haji jawab makan yang bagi kenyang, Haji dah tak jadi imam lepas ni. Tak sah kami ikut. Baik-baik mak. Benda ni halus, terlalu halus. Syirik. Kalau kita yakin yang memberi kenyang kita tu makan, maka syirik. Ni yang dikatakan kainat tadi tidak memberi bekas. Makanan demam. Usaha perlu. Usaha perlu. Tetapi apa yang diusahakan itu tidak memberi bekas. Macam contoh dalam satu kitab, Allahumma salli alaihi wasallam. Kitab apa? Tak ingat satu kitab. Ulama datangkan satu contoh. Air teh. Malam ni kita buat teh. Macam mana buat teh bah? Ambil air panas, letak teh huncang, kemudian letak gula. Katalah kita buat teh O. Ya. Isu ni kita letak gula, kemudian kita kacau. Bila kita kacau, kita minum. Rasa manis tak? Manis tak mak? Manis. Siapa bagi manis? Siapa bagi manis? Itu sebabnya pembahasan teh dengan gula ni mak, dia masuk dalam kategori Allahumma salli alaihi wasallam. Apa kategori dia? Allahumma salli alaihi wasallam. Sejuk ni beku, lodi. Dia sejuk-sejuk ni mak, lodi. Pada dia tak boleh gerak. Pusing. Apa isu dia tentang teh ni? Teh ni bukan saya yang buat. Contoh ni, ulama yang buat dalam satu kitab. Jadi pembahasan teh ni, dia termasuk dalam pembahasan Allahumma salli alaihi wasallam. Kenapa tak ingat malam ni? Mana dia? Allahu Akbar. Hilang terus. Hang terus. Bukan isu manis, isu pembahasan akidah tu. Ya, teh tu bah. Dia dibahas dalam ulama bahas teh contoh dekat dalam akidah. Sifat arad, betul. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Arad ni sifat. Sifat dan zat. Sifat, zat. Arad dengan zat. Cuma kita tak guna perkataan arad tu sebab susah nak faham nanti. Kita guna nama zat. Ni sifat. Ini zat. Sifat dia keras. Ni yang kita ketuk ni zat dan sifat dia keras. Warna ni sifat. Okey. Nampak Zat, sifat. Nampak Zat, sifat. Sifat ni dalam pembahasan sifat ni mak, secara keseluruhan, sifat ni dia ada 3 syarat. Sifat dia ada 3 syarat. Syarat pertama, sifat dia tak boleh duduk dengan sendiri. Sifat dia tak duduk dengan sendiri. Maknanya kita nak asingkan zat ini dengan sifat, sifat duduk kat sini dengan sendiri tak boleh. Contohnya apa mak? Contohnya cat. Cat putih apa? Cat. Cat rumah tu, cat putih tu. Ni kita pegang ni cat. Katalah ni cat. Okey, ni cat. Kemudian cat ni mak, warna dia putih. Boleh tak warna putih tu dikeluarkan daripada cat tadi? Boleh tak mak? Putih tu nak dikeluarkan, diasingkan, duduk dengan sendiri daripada cat tadi. Boleh tak? Tak boleh.
Itu syarat pertama, sifat tak boleh duduk dengan sendiri. Syarat kedua, sifat mesti duduk pada zat. Wajib. Syarat kedua, sifat mesti duduk pada zat. Syarat ketiga, zat hilang, sifat hilang. Zat hilang, sifat hilang. Jelas ya Pak? Jelas ya? Okey. Tu tadi buat air teh. Kita buat air teh. Kita godak, letak teh, letak air, letak gula. Gula tu mak, mana zat, mana sifat? Zat tu mak, gula tu mana zat, mana sifat? Kan yang empat segi tu mak. Empat segi tu zat. Sifat dia apa? Manis. Jadi sekarang ni abah letak gula dekat dalam teh. Bila abah letak gula dalam teh, abah kacau. Kemudian gula tadi ada lagi tak mak? Dah kacau ni. Tak ada. Gula tak ada. Lepas tu mak pun serah ke abah dah kacau-kacau, abah pun minum. Bila abah minum, ada manis tak? Mana datang manis tu? Macam mana Pak? Mana datang manis tu? Gula hilang. 3 syarat tadi bang. Jangan lupa syarat dia 3 tadi. Syarat sifat tadi 3. Yang pertama, sifat dia tak boleh duduk dengan sendiri. Maknanya kita nak asingkan duduk sendiri tak boleh. Jadi gula tadi tu, kalau kita nak tinggalkan manis dia, gula tu hilang, boleh tak? Dia tak boleh diasingkan. Yang kedua, di mana ada zat, di situ ada sifat. Sifat dia takkan ada dengan sendiri. Kemudian sifat mesti duduk pada zat. Kemudian syarat ketiga, zat hilang, sifat mesti hilang. Jadi sekarang ni abah kacau gula tadi, gula tu hilang. Maka mesti wajib bila gula hilang, manis mesti hilang. Apa yang abah minum manis tu? Mak. Jadi manis yang abah minum tu manis datang daripada mana? Sedangkan syarat sifat mesti zat hilang, sifat hilang. Jadi manis tu mana? Yang anggur apa? Mak, macam mana mak? Tadi kata Allah yang bagi kenyang. Itulah yang ulama kata bahawa yang bagi manis dekat situ secara jelas, yang bagi manis tadi bukan gula, tetapi yang bagi manis itu Allah. Saya selama ni syirik lah. Minum teh pun syirik kan. Betul tak? Minum teh pun kita syirik. Baru minum teh pun dah syirik kan. Usaha letak gula tadi perlu tak? Usaha letak gula tadi perlu tak? Perlu. Tapi yang bagi manis tadi siapa? Allah. Bukan keyakinan kita yang bagi manis tu gula. Ini yang sebab ulama jelaskan benda tu. Dan sifat yang kedua ni, tiada memberi bekas sesuatu daripada kainat dengan tabiatnya. Maksudnya setiap sesuatu berlaku dengan tabiat. Apa maksud dengan tabiat? Iaitu gula tadi manis. Kainat itu sesuatu, tabiat itu kebiasaan. Maka dengan kebiasaan gula itu sepatut memberi manis, dia tak memberi bekas. Termasuk kumpulan kategori iftiqar ilaih, iaitu sesuatu yang tabiatnya itu, maka tabiatnya tadi itu tidak memberi bekas. Itu seperti gula. Gula itu sesuatu, tabiatnya apa mak? Tabiatnya manis. Maka yang memberi manis tadi bukan gula. Bukan gula. Ini dia. Lawannya memberi bekas dengan tabiat. Lawan daripada kainatun dengan tabiat, bekas sesuatu daripada kainat dengan tabiat. Lawannya memberi bekas dengan tabiatnya, iaitu
mustahil. Maka ketika itu lawan daripada tiada memberi bekas sesuatu daripada kainat dengan tabiatnya, lawannya memberi bekas dengan tabiatnya. Iaitu contohnya apa? Betul-betul kita yakin bahawa yang memberi manis itu adalah gula, maka meyakini bahawa yang memberi manis itu adalah gula, itu adalah mustahil. Jadi mak, ya, tadi isu dia makan kenyang. Kainat dia makan, tabiat daripada makan, kebiasaan pada makan kenyang. Maka tabiat itu bukan sesuatu yang memberi bekas. Kita kena yakin. Kita kena yakin. Itu sebabnya mak besok bila Dajjal keluar, dia bawa makanan. Kalau orang yang meyakini bahawa makan itu yang memberi kenyang, itu yang akhirnya dia kejar Dajjal tadi nak minta roti. Tapi kalau kita benar-benar yakin yang memberi kenyang itu adalah Allah, maka tak semestinya dengan makan perlukan kenyang. Itu sebab waktu Dajjal keluar nanti mak, orang beriman ini dia kenyang dengan apa mak? Dengan zikir. Dia kenyang dengan zikir. Pernah tak kita buat kenyang dengan zikir? Pernah tak kita buat kenyang dengan zikir? Mak pernah buat mak. Abah pernah buat. Setiap Ramadan siang-siang mak dengan abah baca Quran. Kenyang tak? Perasan tak benda tu? Siapa kata zikir tak boleh bagi kenyang? Sebab kita yakin bahawa yang memberi kenyang itu bukan makanan, tapi Allah. Maka tak perlukan makan untuk dapatkan kenyang. Dan Allah nak bagi kita kenyang pun tak perlu kepada makan. Itu sebabnya orang yang beriman ni mak, waktu keluar Dajjal besok, dia kenyangkan, Allah kenyangkan mereka ini dengan mereka berzikir. Itu yang perlu yakin. Kerana jika sesuatu memberi bekas dengan tabiatnya, nescaya tidak berkehendak yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau katalah dengan sebab tabiat tadi, kita yakin bahawa yang memberi manis itu adalah gula, maka ketika itu kita tak perlu pada Allah untuk Allah bagi manis. Itu dia punya kira-kira mudah. Kalau kita yakinlah yang memberi kenyang itu adalah Allah, kalau kita benar-benar yakin bahawa yang memberi kenyang itu adalah dengan sebab dengan makan, maka sudah pasti ketika itu kita nakkan kenyang, kita tak perlu kepada Allah. Sedangkan kita ni perlu Allah tamah. Kita sangat memerlukan Allah pada setiap segenap kehidupan kita. Dan tidak ada satu pelusuk, satu part, satu pihak, satu apa sekalipun keadaan yang kita tidak perlukan Allah. Semuanya perlu Allah. Bukan waktu kita susah aja, in tansurullah yansurkum. Kan? Bukannya bila in tansurullah yansurkum, bila kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Tak. Allah ni bukan kerjanya tolong. Bukan situ saja. Kehidupan kita daripada ujung rambut sampai ujung kaki, daripada kita lahir sampai kita mati, sampai besok ke akhirat pun mak, kita masih lagi mengharapkan Allah. Tak ada part yang kita tak harapkan. Ya Allah tolong, ya Allah tolong. Kita minta tolong. Tolong tu pun bukan atas dasar Allah tu lain, tak. Atas dasar part kita ni yang memang nak gambarkan kita tu senantiasa duduk dalam pengharapan, dan kita tu tak punya apa. Jadi Allah Ta'ala ajar pada kita, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, segala-galanya hanya Allah. Cuba bayang mak, benda paling mudah makan masuk. Nak makan tu je pun, kalau Allah tak izinkan tak. Kemudian makanan tadi pula masuk dalam mulut. Saya sampai hari ni tak boleh fikir mak. Cuba abang fikir masuk dalam mulut nasi, lubang yang sama masuk air. Ni mulut ni, lubang yang sama masuk air, lubang yang sama masuk
makanan. Tapi keluarnya mak berbeza. Yang air keluar kat depan, yang makanan keluar kat belakang. Najis tadi. Macam mana Allah Ta'ala? Subhanallah, hebatnya Allah. Kenapa kita fikir? Macam mana Allah gerakkan makanan tu, macam mana Allah Ta'ala khadamkan makanan tu, macam mana. Tu belum lagi kita bincang makanan dengan air tadi masuk dekat dalam tu. Macam mana Allah bezakan pula sampai jadi air dalam badan. Macam mana darah boleh jadi darah, lepas tu jadi pula tu benda yang apa, panggil apa? Peluh satu, ni apa panggil? Yang jadi daging tu mak, jadi tulang, kalsium. Lepas tu jadi apa benda lagi tu, yang benda-benda yang kita perlukan dalam badan. Macam mana Allah Ta'ala asingkan benda tu dan memenuhkan ataupun mencukupkan segala keperluan tubuh kita tadi tu. Tapi kalau katalah kita kata makanan tu yang beri sihat mak, orang apa ni, orang kulit hitam tu dia tak makan sihat tak? Sihat lagi kuat. Ni lagi pula mak, sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang ada kat Palestin tu. Makanan putus, minuman putus, air putus, bahan bakar dah putus. Putus dah mak, dah 2 minggu terputus. Rasa-rasalah kalau orang Malaysia terputus macam tu 2 minggu, apa jadi bang? Kita baru keluar je apa ni, makluman memo. Di Selangor tidak ada air, gelupuh. Baru bagi tahu, belum lagi tak ada air. Buka paip tak sampai sejam tak keluar air mak, dia punya gelupuh tu mak. Habis semua orang dimaki. Pangkah salah, tak pangkah salah. Sebabnya kita tak duduk dekat Masjid Al-Aqsa tu. Kalau katalah kita ni duduk Masjid Al-Aqsa, saya rasa 1948 apa ni, Yahudi mula jajah Palestin tu, 1948 sebulan dah habis dah. Yang Masjid-Masjid Aqsa tu dah terlepas dah semua sekali. Kalau kita lah. Tu dia mak. Kerana apa? Kerana lazim pada ketika itu terkaya sesuatu itu daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita meyakini bahawa setiap kainat tadi yang memberi bekas, maka ketika itu sesuatu tadi pasti terkaya daripada Allah. Itu adalah sesuatu yang mustahil, kerana yang terkaya itu hanya Allah. Maka nyatalah, tu ayat lain tu. Ayat lain. Maka nyatalah yang masuk pada iftiqar ilaih 11. Sifat lawannya 11. Tadi kat atas kata ada 9. Lepas tu campur pula 2 ni yang dimasukkan, iaitu baharu sekalian alam dan kainat yang tidak memberi bekas. Maka dua tadi tu masuk 9, 11, ada 11 sifat. Lawan daripada 11 sifat ni pula 11 sifat. Maka berjumlah 22 sifat yang duduk dekat dalam iftiqar ilaih. Apabila dicampurkan dengan yang masuk pada istighna serta lawannya, istighna pula ada berapa mak? Istighna ada berapa? Semua lupa. Berapa? Istighna. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith, qiyamu binafsi, sama', basar, kalam, kaunu sami'an, kaunu basiran, kaunuhu mutakalliman. Berapa? 3. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsi, sama', basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. 11 kemudian campur pula 3, 14. 14 campur dengan lawan dia 14, 28. Kemudian 28 campur 22, 50. Itu dia tadi. Jadilah jumlahnya 50. Jadilah jumlahnya 50. Maka ini dah bertepatan dengan aqaidul iman yang masuk pada kalimah la ilaha illallah. Ini kita bincang tu. Itu sebabnya pokok cerita dia iaitu uluhiyah, iaitu kalimah la ilaha illallah.
tiada Tuhan yang disembah hanyalah kecuali Allah. Maka dalam kalimah la ilaha illallah itu terkandung 50 aqaidul iman. Apa maksud aqaidul iman? Akidah keimanan. Jadi kat situ dia ada 28, 14 sifat istighna, lawan istighna tadi 14, kemudian iftiqar ilaih 11, kemudian lawan dia 11, maka semua 44 tadi cukuplah 50 aqaidul iman yang terkandung di dalam kalimah la ilaha illallah. Sesungguhnya di dalam perkara i'tiqad memberi bekas itu ada berbagai fahaman dan i'tiqad. Maka di sini dinyatakan 4 i'tiqad dan kepercayaan. Dalam bab memberi bekas tadi, setiap sesuatu tu dia beri bekas ke tak? Setiap sesuatu tadi dia beri bekas ke tak? Awak suruh beri bekas. Macam tadi kita bincang Gula tadi dia beri manis ke tak? Maka kita faham tadi dia tak memberi manis. Maka dalam pembicaraan memberi bekas itu ada 4 akaid, ataupun ada 4 fahaman, ada 4 pandangan. Ada 4 pandangan. Pandangan yang pertama, beriktikad kainat memberi bekas dengan tabiat, iaitu zatnya seperti beriktikadkan pisau boleh memutuskan dan api sendiri boleh menghanguskan. Maka i'tiqad ini ijma' ulama' menghukumkan kafir. Fahaman yang pertama, fahaman yang mana? Fahaman yang beriktikadkan bahawa kainat memberi bekas dengan tabiat, iaitu zatnya. Seperti beriktikad pisau boleh memutuskan dan api sendiri boleh menghanguskan. Maka i'tiqad ini ijma' ulama' hukumnya menghukumkan kafir. Ini i'tiqad pertama, iaitu beriktikad bahawa kainat tadi boleh beri bekas. Sesuatu tadi boleh bekas. Contohnya macam gula kita sembang tadi lah. Gula secara tabiatnya beri manis. Gula tadi beri manis. Jadi kalau kita yakin bahawa yang memberi manis itu adalah gula, maka hukumnya kafir. Mak balik masak pisau, potong. Pisau memotong, perlu tak kita potong dengan pisau? Perlu, usaha tu perlu. Tetapi yang memberi potong tadi, terputusnya sesuatu yang kita potong tadi, kita kena benar-benar yakin bahawa yang memberi putus itu bukan pisau, tetapi yang memberi putus itu adalah Allah. Kalau kita yakin yang memberi putus itu adalah pisau, maka ketika itu hukumnya kafir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian yang kedua, beriktikad kainat memberi bekas dengan kekuatan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Seperti puak Mu'tazilah yang beriktikad hamba yang menjadikan perbuatan dengan kudrah yang dijadikan Tuhan baginya, hukumnya fasik lagi bid'ah. Ini pahaman yang kedua. Pahaman yang kedua iaitu beriktikad kainat memberi bekas. Tapi dia beri bekas tadi dengan apa? Dengan kekuatan yang dijadikan Allah Ta'ala kepadanya. Seperti puak Mu'tazilah yang beriktikad hamba yang menjadikan perbuatan dengan kudrah yang dijadikan Tuhan baginya, hukum itu fasik. Fasik ni apa mak? Dosa. Tapi tak jatuh kafir. Contoh mak potong tadi. Maka mak potong, katalah mak potong daging. Bila mak potong daging saja, maka mak meyakini bahawa yang memotong ini adalah kudrah Allah. Atas kehendak Allah memotong tadi, atas kudrah Allah mak potong tu. Tetapi mesti dengan perbuatan kita, dan perbuatan kita tu datang daripada kudrah Allah, tu hukumnya fasik.
Jadi lawan dengan atas dia apa beza dia, Mak? Yang atas memang terus apa sekalipun yang memberi bekas itu adalah Allah. Tapi Mu'tazilah ini pula, fahaman Mu'tazilah, dia meyakini macam mana pun kita juga yang kena usaha. Tapi usaha itu atas kudrah Allah. Dia masih lagi berpegang dengan usaha ataupun berpegang dengan sebab, tetapi dia meyakini yang melakukan sebab itu adalah Allah. Dengan kudrah Allah, maka ketika itu dia tak fasik, dia tak jatuh kafir, dia jatuh fasik, iaitu berdosa. Yang ketiga, beriktikad sesuatu tidak memberi bekas dengan tabiat dan tiada memberi bekas dengan kekuatan. Maka yang memberi bekas ialah Tuhan, tetapi diiktikadkannya berlazim-laziman antara sebab yang beradat dan antara yang disebabkannya pada akal, serta tiada boleh bersalahan sekali-kali, seperti mengiktikadkan apabila makan mesti kenyang, hukumnya tidak kafir tetapi jahil. Hukum adat dan mudaratnya terkadang-kadang membawa kepada kafir tatkala melazat iktikad. Ini sistem apa? Melazat iktikadnya pada mungkarkan tiap-tiap yang menyalahi adat, seperti mukjizat bagi rasul-rasul dan bangkit segala jasad pada hari kiamat. Ini ketiga, Mak. Yang ketiga ni apa? Iaitu beriktikad sesuatu tiada memberi bekas dengan tabiat dan tiada memberi bekas dengan kekuatan. Kalau Mu'tazilah tadi dia mengiktikadkan bahawa kekuatan itu yang memberi bekas, tapi yang ni beriktikad sesuatu tidak memberi bekas dengan tabiat dan tidak memberi bekas dengan kekuatan. Maka yang memberi bekas ialah Tuhan, tetapi diiktikadkannya berlaziman antara sebab yang beradat dan antara yang disebabkannya pada akal, serta tiada boleh bersalahan sekali-kali, seperti mengiktikadkan apabila makan mesti kenyang, hukumnya tidak kafir tetapi jahil, hukum adat, tetapi kafir hukum adat, dan mudaratnya terkadang-kadang membawa kepada kafir tatkala melazat iktikadnya pada mungkarkan, menukarkan tiap-tiap yang menyalahi adat, pada menukarkan tiap-tiap yang menyalahi adat, seperti mukjizat bagi rasul dan yang bangkit segala jasad pada hari kiamat. Jadi pada asal dan pada dasarnya pahaman yang ketiga, iktikad yang ketiga ni, Mak, dia tak jatuh kepada kafir pada asalnya. Kerana dia meyakini bahawa setiap sesuatu itu tak memberi bekas, tapi dia bermulazamah dengan tabiat. Tapi tabiat itu pun atas kudrah Allah. Jadi benda ni jahil, hanya sekadar jahil. Cuma apabila sesuatu yang berlaku itu bersalahan dengan adat, kebiasaan, dekat situ dengan iktikad yang tadi tu, maka akhirnya boleh membuatkan dia kafir. Ni yang ketiga ni, dia meyakini bahawa kainat tak beri bekas, tabiat tidak memberi bekas, dan tidak ada kekuatan, ataupun kekuatan pun tidak memberi bekas. Tetapi walaupun tidak memberi bekas setiap sesuatu tu, tetapi dia perlu kepada mulazamah kepada tabiat tadi. Maknanya makan, mesti kalau nak makan, dia meyakini bahawa bukan makan itu yang memberi bekas, Allah. Tapi nak tak nak, kalau nak kenyang mesti makan. Jadi pandangan ni, Mak, pandangan yang jahil. Kerana apa? Ditakuti kalau diteruskan dengan pandangan ini, maka ketika itu bila sampai kepada satu perkara ataupun sesuatu yang berlaku yang tidak bermulazamah dengan tabiat tadi, dengan adat kebiasaan tadi, contohnya seperti mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi ni kan bersalahan dengan kebiasaan. Macam contoh, apa yang tak biasa, mukjizat yang bersalahan adat. Contoh Isra' Mi'raj. Peristiwa Isra' Mi'raj salah satu mukjizat besar. Secara logiknya, Mak, nak pergi ke Palestin ni 2 bulan pergi, 2 bulan balik. Secara logik akal, kebiasaan adat.
adatnya. Tapi Nabi pergi semalam saja. Pergi balik semalam. Jadi kalau katalah perkara yang berlaku tadi bersalahan dengan adat, maka ketika itu pandangan ini boleh jadi kafir. Yang ketiga. Yang keempat, beriktikad sesuatu tidak memberi bekas dengan tabiat dan dengan kekuatan, hanya yang memberi bekas Allah Ta'ala semata-mata, serta tiada berlaziman antara sebab yang beradat dan antara yang disebabkan. Maka inilah i'tiqad yang betul lagi benar, yang dinamakan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana kenal? Yang keempat ni i'tiqad yang dikendaki. Kalau i'tiqad yang pertama tadi apa? Dia meyakini bahawa setiap sesuatu itu memberi bekas. Kalau aku tak pergi kerja, kau tak dapat duit. Kalau aku tak pergi kerja, kau tak makan. Itu kafir terus. Yang kedua pula, dia bermulazamah di antara kekuatan bahawa kita perlukan kepada pelaksanaan. Walaupun pelaksanaan kita itu memerlukan kepada kudrah Allah. Ini Mu'tazilah. Yang ketiga pula, dia bermulazamah pula dengan adat. Dia yakin bahawa bukan makan yang memberi kenyang. Tapi kalau tak makan, tak kenyang. Itu jatuh hukum jahil. Tapi yang keempat ini, beriktikad sesuatu tidak memberi bekas dengan tabiat dan tidak ada dengan kekuatan, hanya yang memberi bekas Allah semata-mata. Allah semata-mata, tak perlukan kepada mulazamah adat, tidak perlu kepada kekuatan, tetapi segala-galanya hanya Allah semata-mata. Serta tiada berlaziman antara sebab yang beradat dan antara yang disebabkan. Maknanya sebab yang kita lalui atas dunia ni, tidak ada sesuatu pun yang memberi bekas. Bagaimana kenyataan menunjukkan kebenarannya, iaitu ada sebab tetapi tidak dapat musababnya, sebagaimana yang dilakukan pada Nabi Allah Ibrahim AS dimasukkan ke dalam api tetapi tiada hangus, dan seperti berlaku pada Nabi Ismail disembelih dengan pisau tetapi tidak putus. Kat situlah Allah nak ajar pada kita bahawa bukan api yang membakar dan bukan pisau yang memutuskan. Ini secara jelas. Kalau nak kata adat, maka sudah pasti Nabi Allah Ibrahim itu terbakar. Kalau nak kata adat, nak kata tabiat, berlazim-laziman di antara adat dan tabiat tadi, sebab dan musabab, maka sudah pasti Nabi Allah Ismail itu dah putus lehernya, disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim. Tapi tidak berlaku sedemikian kerana apa mak? Kerana yang memberi bekas setiap sesuatu yang berlaku itu hanyalah semata-mata Allah. Ini kita kena letak dalam hati kita. Balik rumah, abah masak, mak masak, sedap tak? Sedap. Alhamdulillah. Itu sebabnya apa sekalipun perbuatan yang kita terima hasil daripada sebab ataupun sesuatu yang kita usahakan, kita mulai ataupun kita depani dengan Alhamdulillah, puji Allah, balik pada Allah. Apa yang tak bolehlah puji isteri, tanda terima kasih, tak ada masalah. Tapi kalau katalah isteri tak masak, kita makan tak? Makan kedai, masalah. Roti canai kambing, wallahu a'lam. Jadi kita berhenti kat situ. Jadi ada 4 pandangan tadi, dan keempat tadi menggambarkan bagaimana pembahasan tentang sesuatu kainat tadi yang memberi bekas, dan yang betul-betul mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu tidak ada sesuatu pun, baik sama ada sebab ataupun adat ataupun apa sekalipun yang terikat melalui alam ini, dia tidak memberi bekas, dan yang hanya mampu memberi bekas sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Wallahu taala alam. Jadi itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik itu untuk kelemahan saya sendiri. Mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. Insyaallah kita berbagi dengan tasbih kafarah. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.